Okey, kita tengok tajuk dia penggunaan struktur kawalan dalam bahasa penskriptan klien. Okey, kalau kamu ingat balik semula, kita dah belajar struktur kawalan ni dia ada 3 lah. Okey, 3 iaitu berjujukan, pilihan dan juga ulangan. Okey. Ni contoh kawalan tu kamu boleh baca lah sendiri. Okey. Okey, pertama apa? Boleh? Apa tak boleh? Ya kot. Tak update. Patut boleh teacher guna ni. Guna ni. Laptop je dia guna ni. Dia boleh buka dua-dua. Cumanya kalau kamu dah on di voice chat di telefon, dia akan maksudnya bila kamu buka salah satu akan tertutup lah. Tapi masih boleh tengok. Maksudnya kalau kamu dah buka di telefon, kamu nak buka di laptop, tak boleh. Dia mesti salah satu yang on. Ni buka di telefon, buka kalau nak guna laptop, di laptop lah. Tak boleh. Buka laptop tak boleh. Okey. Okey. Kita tengok struktur kawalan jujukan. Okay, jujukan ni maksudnya dia berjujuk lah. Dia akan start satu mula macam lebih kurang macam bila kita nak buat cetakan saja. Okay, dia akan buat macam ni lah, dipanggil jujukan. Okay, ada mula, ada tamat. Kemudian mungkin dia ada dalam bentuk paparan saja. Okay, paparan. Ini input dan juga output. Okay, proses dia tak ada proses. Maksudnya tak ada buat melibatkan pengiraan, tak ada melibatkan pilihan dan seterusnya. Okay, itu kawalan jujukan. Okay, contoh dia bagi. Inilah dia type nak hanya untuk mencetak. Okay, nak mencetak saja nama dia. Keluarlah mana tadi dia punya var nama anda. Kemudian dia declare nama anda tu sama dengan Siti Fatimah. Jadi kalau kamu tukar Siti Fatimah jadi Siti Aisyah ke, Siti Nurhaliza ke, so nama dia akan tukarlah sini. Okay, macam ni pun samalah. Kalau hello tak nak sebut hello, nak sebut Assalamualaikum ke, dia akan tukarlah sini. Okay, ni untuk jujukan. Okay, ni pun sama. Struktur kawalan jujukan. Dia beristiar nama, dia tahun. Ni. Lepas tu dia ada proses yang ni dah. Kamu perasan tak? Dia ada umur, dia ada formula ni. Okay. Dia kira umur. Lepas tu dia cetak umur berapa. Okay. Kemudian waktu dia buat satu persatu lah. Mula declare, lepas tu dia boleh declare pemboleh ubah. Lepas tu ada proses dia. Kemudian dia punya output dia. Okay. So dia punya output yang ni. Ni output dia berdasarkan data yang kamu masuk. Okay. Okay, ni apa ni? Antara pernyataan terdapat dalam struktur kawalan jujukan ialah input data. Okay, kalau dalam PHP kita guna form, okay, dalam JavaScript dia guna perkataan, ni prompt. Kalau kamu ingat baru ni kita buat tu, dia akan keluar macam pop-up menu lah. Dia keluar, dia tanya nak masukkan nama anda. Lepas tu dia masukkan lagi tu, masuk apa? Nombor kan? Masukkan nombor. Lepas tu dia akan tanya lagi, nak masukkan lagi ke tak? Okay, tu prompt, masukkan nama anda. Lepas tu dia masukkan tahun. Contoh input data ditetapkan satu cara. Contoh input data ditetapkan dalam satu cara, maksudnya ni. Okay. Kita data tu kita tetap lalu. Ni. Kita tak suruh orang masukkan. Kita tetap lalu dalam satu cara. Okay, kemudian operasi aritmatik. Okay, kemudian contoh ni discount lah. Discount ke apa. Okay, operasi aritmatik sama juga macam Java. Okay, yang ni pun agak
popular jugalah kita guna kan. Jadi kamu jangan tak tahu pula apa dia maksud modulus ni. Okey. Baki kepada hasil bahagi. Okey, baki kepada hasil bahagi. Jawapan yang keluar kalau katalah 12 modulus 5, jawapan yang keluar adalah 2. Ini macam sama je, Cak. 9 modulus 7. So, dia punya jawapan adalah 2. 9 modulus 4 contohnya. 5, sorry. Maksudnya 9 bagi 5 dapat 1, baginya adalah 4. So, jawapan dia 4 lah. Gitu. Okey, itu maksudnya modulus. Okey, window alert, ribbon red, hello, nama anda. Window alert ke apa ni? Contoh paparan. Okey. Ni operasi matematik yang tambah, tolak, darab, bagi kamu biasa dah. Modulus tu kena ingat semula lah. Okey, kena kita belajar dah sebelum ni. Cuma kita jarang, kalau sebelum ni kita jarang guna. Okay, jadi kamu kena ingat lah iaitu. Okey, struktur kawalan pilihan. Okay, kalau dulu kita belajar macam mana struktur kawalan pilihan, apa nama dia? Struktur kawalan pilihan tunggal, dui pilihan dan juga pelbagai pilihan. Kemudian tambahan tingkatan 2, pilihan bersarang. Okay, tapi kalau dari segi tingkatan 4 ni dia yakni je lah if ataupun if else. Okay, kalau yang sebagai pilihan tu dia akan if else, else banyak kali lah. Okay, if else betul, if else lagi kan. Gitu. Macam ni adalah kalau kita tengok struktur ni pilihan tunggal lah. Okay, sebab bila dia ada benar baru dia akan buat sesuatu. Tapi kalau palsu dia tak buat apa pun, dia terus keluar. Okay. Tu contoh sudukut dia dan catak alih. Ni. Dia kata jika syarat if adalah true, penyataan akan dilaksanakan. Jika sebaliknya, penyataan tidak akan sana dan dilangkau. Langkau ni macam terus out lah, terus tamat. Kita tengok contoh 19. Okay, struktur kawalan pilihan ni. Okay, kalau dia ada title ni, okay, kamu perasan tak? Ada title ni maksudnya dia akan duduk dekat tajuk atas ni. Tu. Dia tak appear kat dalam dekat tempat yang kita type tu. Okay, dia appear kat sini tajuk dia. Okay, var no pelajar sama dengan prom. Okay, prom maksudnya masukkan input. Okay, yang ni tengok dia minta input di spaces. Ini dia punya memang kata apa, default dia memang ada ni lah. Nombor pelajar, so dia masukkan, dia tekan okey. Yang ni dia tak ada pengulangan dia kan. Tak ada pengulangan. Dia kata if nombor pelajar sama dengan 23, document right, anda adalah pelajar sekolah taman ABC. Okey, kalau katalah kamu masuk nombor lain, dia kosong, tak ada apa-apa. Kosong, tak ada keluar apa-apa. Okey, itu struktur kawalan pilihan. Okey, kalau kamu belajar semula pilihan tunggal. Maksudnya, kalau betul dia buat apa, kalau salah dia tak ada buat apa, dia kosong lah. Okey, itu pilihan tunggal. Ini if else. Okey, kalau dua pilihan maksudnya dui pilihan. Okey, yang jenis struktur kawalan tu tak apa, kamu tak ingat, maksudnya struktur kawalan pilihan jenis apa tak ingat pun tak apa, tapi yang penting kamu tahu macam mana dia bekerja kan. Okey, kalau yang ni dia akan kalau benar dia akan buat pernyataan 2. Okey, kalau palsu dia buat pernyataan 3.
Okay, kemudian dia akan terus kita tamat. Tolong perhatikan dia pencatatan alih ni. Teacher harap kamu tingkatan 5 dah tahu dah ni. Catat alih. Kamu nak ingat kalau jujukan dia akan terus ke bawah. Okay, jujukan dia akan satu persatu. Ni satu. Okay, tapi kalau kalau satu kawalan pilihan dia mesti ada sekurang-kurangnya ada satu diamond, mesti ada diamond sebab dia nak buat pilihan ya atau benar atau palsu kena ada. Okay, kalau tingkatan 5 kita guna benar palsu, kalau tingkatan menengah rendah tu kita guna apa? Ya tidak kan? Okay, sebenarnya tak ada masalah, boleh mana-mana. Okay, kamu rasa teringat ya tidak, tulis ya tidak. Kalau tulis benar palsu pun tak ada masalah, benda yang sama. Okay, jadi dia tulis situ kalau benar, sini syarat palsu ni mesti wajib ada lah. Wajib ada. Anak panah pun sama biar jelas. Okay, contoh yang dia bagi. Suatu kawalan pilihan. Okay, prompt lagi, maksudnya dia minta data lagi. Okay, dia kata if no pelajar adalah sekolah adalah tu, maksudnya kalau pelajar nombor yang dia masuk tu adalah 1, 2, 3, so dia akan keluar ni. Kalau tidak dia akan keluar yang ni. Okay, jadi dia masuk 1, 2, 3 keluar yang ni. Bila dia masuk nombor lain, keluarlah tu mesej dia. Okay, itu suatu kawalan pilihan, dui pilihan. Okay. Okey. Jadual ni pun ingat dah ni. Ni simbol dia yang kamu kena ingat ni simbol. Tadi operator aritmatik kan. Operator aritmatik atas tu pengiraan lah. Aritmatik pengiraan. Tadi terlepas yang ni sekejap . Kita tengok aritmatik yang ni. Okey. Kemudian yang ni suatu kawalan operator hubungan. Ni pun kamu rasa kamu biasa dah ingat ni. Biasanya pelajar tak ingat yang ni. Sekarang harap dia dah ingat. Tanda seruan sama dengan, maksudnya tidak sama dengan. Okey. Waktu hubungan dia. Okey, iaitu operator aritmatik, operator hubungan, dan yang seterusnya tadi operator logik. Mana operator logik tadi? Ni. Okey. Ni untuk and, untuk atau, untuk tidak. Tidak. Okey. Okey. Operator logik and diguna apabila terdapat dua atau lebih syarat boolean perlu digabungkan. Okey, kata kalau perlu and untuk syarat dua atau lebih syarat lebih boolean perlu digabungkan dan semua syarat perlu benar sebelum dilaksanakan dan seterusnya. Okey, sama juga macam kita belajar operator, kita belajar get logic. Kalau dua-dua benar, barulah dia akan keluar output benar. Okey, maksudnya kalau dua-dua syarat ataupun semua syarat benar, barulah dia akan laksanakan dia punya penyataan seterusnya. Okey, kita tengok contoh 26. Menunjukkan markah peperiksaan mestilah kosong hingga 100. Oleh itu, untuk menentukan sama ada markah dimasuk dalam kosong hingga 100, operator logikal dan perlu digunakan. Jadi, if markah lebih besar pada kosong dan markah peperiksaan kurang daripada 100, okay, dia nak kawal ni lah. Maksudnya, dia nak kawal kemasukan data supaya orang tak merapu tulis negatif ataupun markah dia pergi lebih daripada 100. Okey, jadi dia buat operator, dia nak kawal yang tu, jadi dia gunakan operator logik. Okey, var markah. Okey, yang ni dia masuk dah data dia terus. Okey, tak boleh kita tengok yang ni var markah 67 yang dimasukkan, maksudnya dia dah tetap lalu. Okay, grade if markah peperiksaan lebih daripada atau sama kosong dan okay, kurang daripada 39, dia guna grade C. Okay, dia tambah operator
Kalau kita biasa kita guna macam mana, kita guna biasa je kan, boleh juga keluar. Okey, tapi dia nak buat, dia buat cara dia lain. Maksudnya lebih biasa kita punya arahan kita tak guna ni dan okey. Tapi yang ni pun boleh, dua-dua boleh, tak ada masalah sebenarnya. Okey, sebab bila katalah masukkan syarat, dia kamu akan tentukan sama ada kamu nak tentukan dia lebih besar ataupun kurang daripada nombor sesuatu. Jadi kamu buat syarat iaitu, lepas tu kamu tentukan grade. Okey, untuk yang contoh ni dia buat, dia bagi tahu range terus. Range, tahu tak? Range maksudnya dia beritahu antara 0 hingga 39, grade-nya adalah G. Antara 0 hingga 39 adalah G. Antara 40 hingga 44 adalah E. Ni dia punya syarat ni, kamu tengok. Okey. Kemudian 45. Okey, bila dia ada sama dengan, kita tahulah nombor ni termasuk sekali. Ni termasuk sekali nombor ni. Okey, dan seterusnya sampailah. Jadi markah dia masuk apa tadi? 67. 67 duduk dekat sini. 67. So dia akan jadi, keluar output dia nanti akan jadi B. Okey. Jadi banyaklah dia punya tu. Dia punya apa nama dia ni? Curly bracket dia. Okey, markah peperiksaan tambah, ini bukan tambah dia. Maksudnya dia akan tulis markah peperiksaan. Lepas tu dia akan cari markah peperiksaan tadi kat atas tadi. Markah peperiksaan tadi, ni dia tulis lah markah peperiksaan, yang ni dia tulis, dia type. Lepas tu markah tadi masuk 67. Kemudian dia akan masukkan grade. Kenapa ada dua hendak lah ni? Sekejap. Ni bersama dia, sebab dia nak print ni dia. Dia nak buat kurungan, sebab tu dia masukkan situ. Jadi keluar dia macam itu. Dia tulis grade B. Grade B. Tu kataan tu. Okay. Okay, boleh faham setakat ni? Kalau ni rasa teacher mudah yang ni. Okay, kalau tak ada soalan, teacher sambung. Contoh 27. Okay, contoh 27. Menunjukkan pengguna mempunyai kelayakan menguji sehingga sekiranya umur 31 dan ke atas atau telah berdaftar sebagai pengundi. Oleh itu, untuk menentukan kelayakan mengundi, umur yang dimasukkan mesti melebihi atau sama dengan 21 atau pengguna telah berjaya membuat permohonan sebelum ini sebagai pengundi dan operator geological atau perlu digunakan. Okey, maksud syarat dia umur dia mesti lebih pada 21, umur dia mesti 21 ke atas ataupun dia dah memang daftar sebelum ni. Okey. Jadi dia check atau guna tadi operator dan sekarang kita guna operator atau. Okey. If umur sekarang ni kamu tengok status dia memang dia dah buat true lah. Okey, status data dia dah true. If umur ialah lebih besar pada 21, so dia akan tulis anda layak mengundi. Okey. Jadi kalau tidak, dia tulis anda tidak layak mengundi. Jadi kalau syarat ni sudah dipenuhi, maksudnya dia akan masuk juga sini. Okey. Kalau tak ada ni pun, maksudnya kalau yang ni, kalau katalah yang ni pun false pun, dia still lagi masuk yang ni sebab syarat dia salah satu. Boleh pilih salah satu. Okey. Atau ni, masuk atau. Macam ni lah. Super macam ni. Okey. Satu daftar dia false. Tapi umur dia memang lebih dari 21. Jadi dia akan layak. Okey. Katalah hak ni umur dia 19. Tapi status daftar dia sebelum ni ialah true. Jadi hak ni syaratnya salah tapi syaratnya ni betul. Jadi dia still lagi buat yang ni sebab
ada salah satunya betul. Macam macam kamu belajar get logic atau iaitu salah satu benar, dia akan jadi benar. Okey, jadi umur 19 tahun pun dia akan layak juga. Walaupun syarat tadi dia kata mesti 21 tahun ke atas. Okey, sebab satu daftar dia sudah benar. Okey, kalau ni dua-dua tak layak, maksudnya dua-dua ni salah. Dua-dua ni salah. Kan? So, dia akan ambil ni lah. Okey. Itu contoh untuk penggunaan get logic, operator logic, get logic pula. Operator logic atau. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh. Kita sambung. Struktur kawalan ulangan. Okey. Seterusnya yang penting kamu faham cara bacaan macam contoh 20 berapa ni? 27 ni. Kalau kamu tak faham konsep atau tu, mungkin kamu tak boleh nak jawab kalau dia minta output. Okey. Jadi faham konsep itu. Okay, sekarang struktur kawalan ulangan kita ada dua, iaitu berasaskan pembilang dan juga berasaskan syarat. Pembilang kita tahu dah guna for. For dan pembilang tidak dapat dipisahkan, memang dia ada. Ingat syarat for dia ada 3 argument. For syarat pemula dia, lepas tu dia punya limit dia kat sini, syarat limit dia. Kemudiannya cara nak tambah-tambah dia, macam mana nak tambah satu. Maksudnya cara nak bilangan dia tu, nak tambah satu ke, nak tambah dua ke, macam itu. Okay, kalau while, kita punya while, kita biasa guna while kan. Kita jarang guna do while. Selalunya kita guna while. Kalau while, dia ada syarat dia satu je. Okay. Biasa syarat dia satu, maksudnya dia ada do. Tapi kalau kamu tengok, tadi ada contoh juga, dia buat while, dia ada guna operator logical tadi. Operator logical lah, dia bukan jap mabuk je. Operator logical yang done tu lah. Done. Okay, tak sama dengan kadang dia guna. Okay. Jadi kena tahu tu struktur kawalan ulangan. Benda yang nak berulang, dia tengok dia punya catak alih. Ni pun sama. Janganlah tak tahu lagi macam mana catak alih dia. Kamu tengok ni, dia catak alih dia tu, dia akan bawa, maksudnya dia tidak akan tiba-tiba berhenti kat sini. Dia mesti ada tempat dia tuju. Ni apa catak alih tak cukup. Anak panah ni. Patutnya gitu. Okay. Dia mesti akan pergi ke suatu destinasi anak panah dia. Sampailah menuju ke tamat. Okay, bila dah benar penyataan, dia tak boleh stop kat situ. Dia mesti ada anak panah yang bawa dia pergi ke suatu tempat. Macam ni, dia akan pergi sini. Dan lepaskan masking ni pembilang, dia akan pergi balik semula sini. Dan kita tahu dia duduk flu mana. Bila dia palsu, dia akan duduk bawah sini. Okay, ini beza struktur kawalan ulangan dan juga struktur kawalan if tadi. Kamu nampak if dia akan menuju ke bawah-bawah. Tak ada anak panah dia buat naik atas. Okay, tapi kalau ulangan dia akan ada. Jadi bila kamu tengok catak alih tu nampak dia ada naik atas, maksudnya dia melibatkan struktur kawalan ulangan. Sama ada for ataupun while. Okay. Ni dia bagi kamu for. Nilai permulaan. Nilai untuk menamatkan proses. Okay, maksudnya limit dia sampai mana. Proses untuk mengemaskini nilai pembilang. Proses tu. Okay. Yang biasa kita jumpa apa? For. Baru bukan biasa. Baru je jumpa baru ni. I sama dengan kosong. Lepas tu. I kurang daripada 10. Lepas tu I tambah. Tulisan. Okay, itu argument untuk for. Dia ada 3 perkara. Nilai awal, nilai tamat, nilai kemaskini. Okay. Kita tengok contoh 28. Okay, dia tulis pembilang. Okay, macam atas ni. I ni nama tahu dah. I tu ialah nama pun boleh ubah. Maksudnya
selalunya kita jumpa orang guna I. Okay, lebih kalau tata susunan dia guna I tu mungkin dia nak mewakili indeks ke apa, tak tahulah. Okay, I. Okay, selain pada I, kamu boleh juga guna macam ni, dia guna pembilang. Ada juga orang guna perkataan apa, bahasa Inggeris dia guna count. Ada orang juga guna macam-macam benda lah. Cara, maksudnya dan nama pun boleh ubah. Maksudnya namanya boleh berubah lah. Nama dia boleh berubah. Okay. Ni dia kata jadinya berapa kali dia type, berapa kali dia tu, kalau kita tengok sini dah syarat dia. Nak tahu berapa kali dia tengok syarat dia. Okey, kalau hak ni dia kata tengok syarat dia hak ni, dia punya syarat ni, lepas tu tengok kalau dia pemilihan tambah-tambah tu kita tahulah maksudnya setiap kali satu tu dia akan tambah-tambah. Lepas dia buat satu dia tambah satu. Lepas dia buat penyataan kat sini, okay, dia akan jadi I tambah 1. I tambah 1, so dia akan type 1. Okay. Kemudian bila dia pergi syarat tu, I jadi 2. Okay, dia type 1 lagi. Okay, kalau pembilang sama dengan kosong, dia type berapa kali? Berapa kali dia type? Kalau I sama dengan, pembilang sama dengan kosong. Berapa kali dia type? Tak tahu. Adakah 3 juga dia type? Type pula. Output dia. Berapa kali? Tak tahu lagi budak-budak ni. Kalau pembilang dia bermula dengan kosong, berapa kali dia output salam sejahtera ni akan keluar? Berapa kali? Sekejap, teacher nak tanya, nak panggil nama. Berapa kali, Jaya? Mana orang ni tak jawab ni? Berapa kali dia cetak salam sejahtera kalau pembilang itu bermula pada kosong? Tak tahu lagi ke? Siapa jawab tu? 4. Yasmin? Berapa kali Yasmin? Kalau pembilang bermula pada kosong, berapa kali dia type salam sejahtera? Mana Yasmin? Jadinya on masuk voice chat ni senyap je lah. Iqbal? Berapa kali Iqbal? 4 kali. Okey. Okey, tu kalau mula daripada kosong dia 4 kali. Okey, katalah pembilang dia tu bermula dengan 3. Pembilang sama dengan 3, pembilang kurang ataupun sama dengan 3. Pembilang plus. Okey, berapa kali dia cetak tu salam sejahtera tu? Kalau pembilang mula dengan 3. Berapa kali? Sekali sahaja. Okey, faham konsep itu. Maksudnya bila dia mula dengan kosong, kita tahu dia akan mungkin pembilang tu ada berapa? 0, 1, 2, 3. Jadi 4 kali dia akan bilang. Okey, kalau tadi 3, dia punya limit sampai 3. Jadi 3, 1 kali je lah. Okey, kalau pembilang dia mula dengan, katalah pembilangnya bermula dengan nombor 4. So dia tak akan cetak sama sekali lah sebab syarat ni memang tak dipenuhi. So dia tak akan terus keluar. Katalah pembilang mula start pada 4. Syarat dia pembilang mesti kurang daripada 3 atau sama 3. Okey, jadi bila syarat tak penuhi dia akan terus keluar. Kalau kamu run memang tak ada apa-apalah, kosong je. Okey, faham konsep itu ni. Pemula syarat dia punya apa tadi dia panggil nilai awal. Okey, kemudian nilai tamat dan juga nilai kemas kini. Faham konsep itu? Cik Awal kamu boleh jawab. Okey, seterusnya kita sudah sampai dia ni 4 jap. 4. Teacher nak habis sampai
Oh, for banyak sangat. Nak habis sampai while. Okay, jadi cepat sikit kita habis. Oh, cepat sangat. Okay, kita buat. Tengok for deh. For yang kedua. Okay. Sama juga konsep dia. Pembilang. Ni pembilang 1 sama. Dia kata document right PR. If pembilang sama dengan 2, continue. Okay, apa maksud continue? Dia akan buat semula. Maksudnya dia akan teruskan lah. Okay, dia akan teruskan. Okay, bila pembilang sama dengan 2, dia akan buat. Dia terus. Maksudnya dia akan, sebenarnya dia macam, maksudnya bila sama dengan 2, dia akan teruskan. Okay. Output dia sama macam mat ni lah. Sama dia macam ini. Sorry, jauh mana terlepas. Hari tadi kita tengok kan 28. Okay, 29 dulu. Okay, yang ni kalau dia kata break, maksudnya dia akan stop lah. Sebab tu dia 2 kali saja. Okay, pembilang sama dengan 1. So, dia akan masuk. So, dia akan tengok pembilang. Sekarang pembilang sama dengan 2 2 je. 1 dia masuk. 1 dia masuk. Dia type sini. Dia cetak sini. Okay, kemudian dia tanya if pembilang sama dengan 2. Sekarang ni pembilang baru nilainya 1. So, dia kata kalau 2 dia suka break. Jadi, sebab bukan 2, dia akan naik atas balik semula. Okay, sekarang pembilang adalah 2. So, dia akan cetaklah salam sejahtera. So, dia check adakah pembilang sama dengan 2. Betul, pembilang sama 2. So, dia akan break. Bila dia break, maksudnya dia terus keluar sini lah. Tak ada dah dia buat. Itu yang jadi 2 kali je. Okay. Okay, yang seterusnya. Ni continue. Okay, bila continue, maksudnya kalau sama dengan 2 pun, dia akan continue. Okay. Okay, sama 2, dia akan continue. Kalau tak sama dengan 2, sama juga, dia continue juga. Okay, tak ada apa-apa. Okay, sebab tu dia jadi 3 kali cetak. Okay, benda break dan continue tu dia akan kamu perlu bila ada keadaan tertentu lah. Okay, dia kata perlukan perkataan break ataupun continue. Okay. Okay, seterusnya while do. While. Okay, while ni kemudian do while. Okay, while maksudnya dia akan cek syarat dulu baru dia masuk dalam gelung. Do while ialah dia akan buat sekali juga. Macam mana pun dia akan buat sekali. Ni dikata akan menulis pernyataan atau blok sekurang-kurangnya sekali. Okay, lepas tu barulah dia cek betul tak syarat dia. Okay, kalau tak betul, kalau betul dia ulang lagi. Kalau salah, dia tak buat dah. Okay, tapi dia akan buat sekurang-kurangnya sekali untuk do while. Buat dulu baru cek syarat. Kalau while, dia cek dulu syarat. Okay, kalau syarat tak penuhi, dia tak akan buat langsung. Okay. Ni while punya contoh. Okay, dia masuk syarat benar, penyertaan dia, seterusnya. Dan kalau kamu tengok, dia macam, kalau tadi for, dia akan tulis kemaskini pembilang kan. Ini dia kemaskini syarat dia. Okay, syarat dia sama ada dia nak tengok pemboleh lebah tu mesti nilai berapa, ataupun macam kita tengok kita nak masuk nak masuk data tu, dia akan tanya nak teruskan ke tidak kan. Itu maksudnya kemaskini syarat. Okay. Ini dia punya catat alih. Dia akan itulah dia akan naik atas. Okay, untuk do while pula lebih kurang sama juga. Cuma penyataan dia kamu tengok. Penyataan dia akan buat dulu yang ni. Dia pergi ke apa nama dia? Dia naik atas tu dia kalau yang ni dia pergi naik atas pergi ke diamond. Kalau yang ni dia naik atas dia pergi ke penyataan. Okay. Lepas tu maksudnya kemaskini syarat betul, dia akan pergi ulang penyataan tu, lepas tu dia baru check lagi syarat. Lepas tu benar, dia pergi sini. Itu maksudnya do while. Okay.
Salam sejahtera lagi. Okey, kamu tengok tadi 4 kita masuk sekaligus terus nilai mula, nilai limit dia, okey, dan nilai dia punya cara anjakan dia ataupun nak kawal dia punya pembilang dia tu. Okey. Tapi kalau dalam ni apa, dual, okey, dual dulu, maksudnya pemula dia buat dia di luar, sebelum tu lagi dah dia buat, dia masukkan dah. Dia kata ulang sama dengan 1. Sekarang dia pegang ulang 1. Okey, document write, so dia akan type lah, dia akan buat sini lah. Okey, ulang tambah. Jadi 1, jadi sekarang ulang jadi 2. So dia tengok syarat. Adakah syarat 2 tu dipenuhi? 2 kurang pada 3 betul. So dia akan naik sini. Naik sini semula. Bukan naik atas naik sini semula. Maksudnya dia akan cetak lagi sekali. Salam sejahtera. Jadilah 3. Okey, 3 penuhi syarat lagi. Dia masuk, dia print lagi sekali sampai 3 kali. Dan dia sama juga macam kamu, apa nama dia? 4 tadi. Nak tahu berapa kali dia ulang, tengok limit dia dan tengok permulaan dia kat sini. Okey, jadi mula dengan 1, 2, 3. So dia 3 kali lah dia ulang. Okey, sekarang ni dia masuk ulang sama dengan 4. Dia masuk 4 selalu. Okey, jadi dia akan buat sekarang ni ulang sama dengan 4 kan? 4 tambah 1 ialah 5. 5 kurang ataupun tu. Jadi syaratnya tidak dipenuhi. So dia hanya type sekali lah. Itu dia kata dia akan buat sekurang-kurangnya sekali dia akan buat. Sebab dia main sondul buat je. Tak kira betul tak betul syarat, dia akan buat. Okey. Sekali. Lepas tu dia akan baru check syarat, tak betul dia tak akan buat. Okey. Itu bezanya while tu, itu cara do while buat kerja. Okey, cara do while buat kerja. Okey, kita tengok contoh 32. Kita tak bincang jawapan semalam. Rasa teacher tak bincang pun tak apa kot. Nanti teacher sebenarnya buat dah. Tapi dia tak keluar output. Tak tahu ke apa. Kenapa. Dia macam jadi looping. Dia run. Tapi dia tak keluar apa-apa. Dia macam stuck senyap. Tu lagi tadi dia pusing-pusing dia je buat. Bila bahasa tu maksudnya dia ada bila kita buat coding menggunakan apa nama dia, ada for kan. Ada tak for? Dia guna if else. Padahal ada while dia. Mungkin while dia itulah problem. Okay. Teacher pun tak tahu mana masalah dia. Kod ada salah mana. Jadi kena tak baiki lagi. Itu nanti kita bincang next kelas lah. Okay. Tapi cara yang penting kamu tukar dia punya penukaran tu sama je sebenarnya. Dia nama boleh ubah saja diubah. Okey. 32, contoh 32 kita guna while pula while. Okey, tadi do while, ini guna while. Okey. Sama juga dia ada permulaan dia. Okey. Okey, kemudian dia ada syarat dia. Okey, kemudian cara nak tambahan dia ataupun anjakan dia punya syarat dia tu lah, syarat dia. Okey, ni dia bagi nombor, berapa nombor dia? Tak ada pula. Dia dekat bawah tu dah. Sini dia ada bagi penerangan apa dia. Okey. Kemudian contoh output. Okey, kalau samalah, maksudnya sama je. Sebab mula dengan 1, lepas tu dia punya syarat 3, jadi dia akan 1, 2, 3 kali dia cetak 3 kali. Okey, kalau syarat tidak begini, nilai ulang contohnya nilai awal tu kita masukkan 4, maksudnya dia tak akan buat langsung lah. Okey, macam tadi dia buat juga sekali kan. Kalau dual dia akan buat juga sekali. Okey, tapi kalau while memang dia tak akan langsung buat. Okey, dia terus senyap kosong, tak ada jawapan. Okey. Itu dia punya penerangan. Kamu boleh baca semula kalau tak berapa jelas. Okey. So, habislah 3 tajuk terus.
struktur kawalan, jujukan, ulangan dan juga ulangan. Okey. Kita tengok contoh aktiviti 9 ke apa dia nak buat ni. Menggunakan struktur kawalan jujukan dalam atur cara tulis dan hasilkan satu dokumen HTML mempunyai JavaScript bagi satu orang yang dapat menerima dan membuat ulangan daripada 1 hingga 10 dan yang dapat menerima dan membuat ulangan. Setiap ulangan dimulai sama ada nombor yang dirujuk ada nombor genap atau ganjil. Wah, apa benda dia nak ni? Paparkan satu mesej seperti yang tunjuk bawah. Okey, macam ni senang je ni. Okey. Kalau nak tentu nombor genap dengan ganjil ya kita gunakan apa? Nak tunggu nombor genap, nombor ganjil. Kita gunakan modulus. Dia kata buat satu dokumen HTML mempunyai JavaScript, maksudnya buat atur cara lah ni, buat coding. Okey, yang menerima dan membuat ulangan daripada 1 hingga 10. Okey, setiap ulangan akan merasa sama ada nombor yang dirujuk. Okey, ini dia ulangan yang dapat menerima dan membuat ulangan. Okey, kita bukan input data ni lah. Kita masukkan, kamu buat ulangan, kita gunakan ulangan apa? For boleh, while pun boleh. Okey, tapi nak senang guna teacher cadang kamu guna for lah. Guna for, okey. Dia kata, setiap ulangan akan memeriksa sama ada nombor dirujuk adalah nombor genap atau ganjil dan paparkan satu mesej seperti yang tunjukkan dalam output di bawah. Okey. Contohnya kamu buat syarat, sebab kita nak mulakan persatu, jadi kita mulakan dengan for. Sebab pada 10 for. Pun boleh buat, tak ada masalah. Boleh mana teacher buat I dah senang nak guna mouse ni. Kita mula daripada 1. Kemudian kita punya I tu tak boleh lebih daripada atau sama dengan 10. Tak boleh lebih daripada 10 ataupun sama dengan 10. Okey, kemudian sebab kamu tengok dia nak 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya benda tu beranjakan 1, 1, 1. Jadi kita buat I plus plus. So, kita nak tentukan nombor genap atau ganjil. So, for, kamu pun buka lah curly bracket. If, senang syarat dia. I, modulus, I ni nombor kan, nombor tadi tu. I modulus 2 equal 0. Okey. Buatlah, cetak. Ini ialah I ialah nombor genap. Okey. Tapi dia nak start nombor ganjil dulu ni. Jadi kalau nak start nombor ganjil dulu, kamu kena buat ganjil dulu lah. If I sama dengan if I modulus 2 sama dengan, dia mesti sama dengan, kita buat 1 sebab kita nak mulakan ganjil. Kalau kamu tak, kalau if I modulus else, boleh juga. Okay, boleh juga. Maksudnya boleh dia akan mula dengan 1 juga. Okay, tak ada masalah mana-mana. Okay, sama ada kamu nak buat sama dengan kosong dulu, maksudnya nak buat genap dulu, else ganjil pun boleh. Mana-manalah boleh, asalkan syarat dia tu ni betul lah. Sama dengan kosong ialah nombor genap. Kalau I modulus 2 sama dengan 1, dia adalah nombor ganjil. Okay. Beres? Tu je, pendek je dia punya coding. Okay, yang lain-lain tu kamu tambahlah. JavaScript dia tu apa? JavaScript dia mesti mula macam mana? Mesti ada HTML, ada body, ada perkataan script. Okay, yang ni semua ada. Okay, kemudian kamu tengok balik semula cara nak mengulang if else tadi kat atas, if else. Okay, ada soalan? Macam mana nak buat aktiviti
Berapa tadi? Aktiviti 9. Cuba buat aktiviti 9. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Siapa tu? Jaya? Tak ada. Boleh buat kan? Okey. Cuba buat lah. Kalau tak cuba buat, mana nak tahu Berjaya buat. Okey, kalau tak ada tiada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa, kita boleh stop sini lah. Okey. Masa pun dah tamat dah ni. Awal 10 minit tadi start lewat kan? 10.50. 9.50 pun start. Tak apalah, kita stop. Stop sekarang. Okey, kalau tak ada soalan, teacher stop sini. Kalau ada nak tanya, teacher standby. Okey, Assalamualaikum.